أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wariskan thayyibah dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kembali semula kita menyambung iaitu majlis pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibuatkan di dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah yang disusun oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah, seorang ulama yang berada pada kurun salaf yang lahir pada tahun 209 Hijrah dan meninggal pada tahun 279 Hijrah dalam usianya sekitar 70 tahun. Baik, insyaAllah ini merupakan sesi yang ketiga dalam mengambil faedah pada bab yang ke-48, iaitu bab yang membicarakan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu babu ma jaa fi khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memaparkan 15 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah pada sesi yang kedua kita telah sampai pada hadis yang kelima. Jadi di dalam bab ini ya, hadis-hadisnya akan kita huraikan agak panjang lebar ya, kerana ianya adalah merupakan perkara yang sangat penting, kerana ia melibatkan tentang akhlak. Jadi ada ya, hal-hal yang diterangkan di dalam ya, hadis-hadis yang dipaparkan ini kita akan memperincikannya ya, kerana perincian itu adalah merupakan faedah tambahan yang sangat penting ya, supaya dengan itu kita beroleh ilmu dan maklumat tambahan yang sangat berguna bagi kita yang sedang mempelajari kitab Syama'il Al-Muhammadiyah ini. Baik, untuk pertemuan kita pada malam ini kita akan langsung saja meneruskan, iaitu pada hadis yang ke-6 ya, di dalam bab ini daripada 15 hadis yang merupakan dalam urutan, iaitu hadis yang ke-348. Baik, Syakir baca hadis yang ke-348. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ilaikum. Qala al-Imam al-Hafiz al-Faqih Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا ضرب خادما ولا امرأة ولا امرأة. Ini awi imra'ah. Baik, hadis yang ke-6 di dalam bab
yang berkaitan dengan akhlak Nabi SAW adalah hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya, tidak pernah sekalipun Rasulullah SAW memukul sesuatu dengan tangannya melainkan ketika baginda SAW berjihad di jalan Allah. Tidak pernah baginda SAW memukul khadamnya, jadi pembantunya, dan tidak juga isterinya. Jadi ini adalah salah satu, ya, aspek akhlak Nabi SAW ketika berurusan dengan, ya, pembantunya dan juga isterinya, iaitu dua kelompok, ya, yang paling dekat dengan Nabi SAW, yang berada di dalam rumah tangga Nabi SAW. Jadi hadis ini nak mengajar kita bagaimana kita bermuamalah, berinteraksi, ya, dengan ahli keluarga. Dan Nabi SAW memberikan contoh teladan yang sangat tinggi, menunjukkan akhlak yang sangat mulia, di mana salah satu perkara yang boleh berlaku di dalam rumah tangga seseorang, ya, iaitu dalam bab di mana melakukan tindakan, ya, yang berbentuk fizikal, ya, yang boleh menyakitkan dan mencederakan orang tersebut. Jadi di sini disebut dua, ya, kategori orangnya, iaitu, ya, pembantu rumah, ya, pembantu rumah istilahnya, atau khadam, ya, istilah sekarang dipanggil maid, bibi, Masya Allah. Jadi ini adalah, ya, hadis yang sungguh, ya, patut dibacakan kepada tuan rumah, ya, agar dia, ya, bermuamalah, berinteraksi dengan pembantu rumahnya dengan cara yang makruf, dengan cara yang terbaik. Dan tentunya dimulai dengan bagaimana muamalahnya dengan isterinya atau isteri-isterinya. Jadi itu dalam hadis-hadis disebut, Nabi SAW menyebut, ya, sebaik-baik kamu adalah orang yang baik akhlaknya dengan isterinya. Kerana isteri adalah orang yang paling dekat dengan suami. Dialah yang mengatur, ya, menjaga segala keperluan rumah tangga suaminya. Dia menyediakan makanan, ya, membasuh baju dan sebagainya, menjadikan rumah kemas, teratur, ya, dan menguruskan, ya, untuk hari-hari kerja suaminya agar suaminya dapat keluar rumah dalam keadaan yang sempurna dan sebagainya. Banyak sekali kerjanya tak terhitung. Jadi di sini Nabi SAW memberikan satu perkara yang sangat penting, iaitu Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan Nabi SAW, ya, tak pernah sekalipun dalam hayatnya, dalam berumah tangganya, memukul. Ya, memukul siapa? Memukul dengan tangannya, ya. Tapi di belakangan kita melihat, ya, ada suami yang mendera, memukul isterinya atau pembantu rumahnya. Dan sungguh ini adalah satu akhlak yang sangat tercela. Kerana isteri dan pembantu rumah, dia adalah, ya, di bawah tanggungjawab dan pelindungan ketua keluarga. Tetapi tiba-tiba mereka tidak menunaikan tanggungjawab itu dan mereka melakukan, ya, perkara yang tidak sepatutnya, iaitu melakukan, ya, perkara tindakan, iaitu mencederakan yang tak sepatutnya berlaku. Ini adalah akhlak yang wajib, ya, dilaksanakan. Jadi betapa terjaganya anggota tubuh badan Nabi SAW dari menyakiti seseorang, ya. Kemudian disebut ada pengecualian. Bila Nabi SAW menggunakan tangannya untuk memukul, atau mencederakan, atau kemuncaknya membunuh, iaitu hanya berlaku ketika berjihad. Itu pun sepanjang usia Nabi SAW ikut dalam pertempuran, ya, sama ada peperangan itu terjadi, bertempur atau tidak terjadi, atau Nabi SAW memberikan arahan-arahan daripada jarak jauh, ya. Tak pernah Nabi SAW membunuh musuh kecuali seorang saja sepanjang peperangan itu. Seorang je yang dibunuh oleh Nabi SAW. Bayangkan, ya. Sehingga pernah ditanya, dalam berapa peperangan yang Nabi SAW lalui? Berapa peperangan tadi? Ada sebut tak? Tak. Ya. Pernah ditanya pada Nabi SAW, kam ghazan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghazawah? Qal 19. Ya, pernah ditanya pada Nabi SAW berapa banyak peperangan-peperangan yang pernah Nabi SAW ikut. Jadi ketua. Nabi SAW tentulah jadi ketua, betul kan? Dalam peperangan. Lalu, ya, jawapannya adalah
iaitu 19 kali. Dalam 19 kali peperangan itu hanya sekali saja Nabi SAW membunuh. Ya. Seorang yang dibunuh oleh Nabi SAW. Itu pun bersebab. Sebab apa? Sebab yang dibunuh itu telah berikrar untuk membunuh Nabi SAW. Dia kata, aku akan membunuh ya Muhammad dengan tangan aku. Tapi kata Nabi SAW, akulah yang akan membunuhnya. Ya, siapa yang dibunuh itu dan di mana dia dibunuh? Yaitu dalam peperangan Uhud. Yaitu Ubay bin Khalaf. Ya, ditikam oleh Nabi SAW di antara kepalanya dan dadanya. Di kawasan yang tidak ada perisai. Nabi SAW menikamnya. Ya, menikam dengan tombak. Ya, dan matilah dia. Ya. Dan dia memang sudah mengetahuinya sebelum tu bahawa Nabi SAW akan membunuhnya. Nabi SAW menyebut, aku yang akan membunuhnya. Dan memang orang kafir musyrikin ini sangat khawatir, sangat takut kalau Nabi SAW berkata sesuatu tentang mereka, pasti akan terjadi. Jika Nabi SAW mendoakan ya kematian untuk mereka, pasti akan berlaku. Dan mereka tahu. Ya, tapi mereka tetap degil, ingkar. Ya, Masya Allah. Jadi ini adalah hadis yang sangat besar. Ya. Ubay bin Khalaf, Ka'ab bin Malik itu yang tak ikut peperangan Tabuk dalam surah At-Taubah. Itu sahabat. Ya. Jadi Nabi SAW sangat menjaga tangannya terhadap sahabat, terhadap isteri, terhadap anak kecil dan lain-lain. Tak pernah Nabi SAW memukul. Tetapi ada pengecualian, boleh dipukul. Nabi SAW perintah, betul kan? Ketika anak dididik untuk solat 7 tahun, ajar. Tapi 10 tahun kalau tak nak solat, pukul. Tapi pukul bukan ini emosi, bukan dengan lepas geram. Sampai setengah mati anak tu. Tak. Pukul untuk tujuan mengajar dan mendidik. Ya, baik. Itu di antara faedah yang ya berkaitan dengan akhlak. Ya, sebab itulah Nabi SAW sepanjang usianya hanya sekali membunuh. Dan dalam hadis disebut, orang yang dibunuh oleh Nabi SAW adalah ya orang yang paling dimurkai oleh Allah Ta'ala di atas muka bumi. Kalau dia dibunuh oleh Rasul, maka dia adalah orang yang paling dimurkai. Sebab Rasul bukan senang membunuh orang. Mana yang bunuh tu memang jahat. Ya, sebagaimana dalam hadis disebut, istadda ghadabullahi ala rajulin yaqtuluhu Rasulullah SAW fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Tu. Allah sangat murka terhadap orang yang dibunuh oleh Nabi SAW pada jihad fi sabilillah. Jadi itu siapa yang paling murka kemurkaan Allah terhadap Ubay bin Khalaf. Baik. Hadis ke 349. قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله شيء فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن محكما. Baik, hadis yang ke-349 atau yang ke-7 di dalam bab ini ya datang daripada Aisyah radhiyallahu anha juga, di mana beliau radhiyallahu anha berkata, tidaklah pernah aku melihat ya Rasulullah SAW meminta pertolongan untuk menuntut bela daripada kezaliman yang dilakukan kepadanya. Ya. Sebab apa? Nabi SAW tak tuntut bela? Sebab Nabi SAW seorang yang pemaaf. Dah berlalu penjelasan tentang memaaf, bab kemaafan. Melainkan apabila dilanggar sesuatu daripada larangan-larangan Allah. Ini ada pengecualian. Maka ketika itu baginda lah orang yang paling marah daripada semua orang. Tidak ada kompromi dalam bab pelanggaran hak-hak Allah Ta'ala. Tidak ada beri pilihan kepada baginda SAW antara dua perkara, melainkan baginda akan memilih apa yang paling mudah daripada kedua-duanya selagi tidak membawa pada dosa. Baik, ini adalah hadis yang besar sekali fawaid. Dan kita akan huraikan secara terperinci sedikit terhadap beberapa perkara. Dan ini semuanya kembali kepada akhlak yang sangat agung. Iaitu yang pertamanya, kata Aisyah radhiyallahu anha, tak pernah sekali-kali ya isterinya ini melihat Rasulullah SAW meminta pertolongan untuk menuntut bela daripada kezaliman yang dilakukan kepadanya. Ya. Jadi
Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak pernah berdendam dengan sesiapa pun, walaupun orang itu melakukan kezoliman, penganiayaan terhadap pribadi Nabi SAW. Ya, kita tahu ketika Nabi SAW berada di bumi Mekah selama 13 tahun, dia tak pernah, ya, Nabi SAW, ya, iaitu selamat dan beristirahat daripada kezoliman yang dilakukan oleh musuh-musuhnya, kaumnya, kafir musyrikin. Apa yang tidak mereka kata pada Nabi SAW selama 13 tahun. Bahkan Nabi SAW dan para sahabat diboikot, sehingga terpaksa memakan daun-daun dan akar kayu. Ketika Nabi SAW, ya, kemuncaknya mereka mencari jalan untuk membunuh Nabi SAW. Ketika mereka bermesyuarat di Darun Nadwah. Dengan itu Allah perintahkan Nabi SAW berhijrah ke bumi Madinah. Ya. Di bumi Madinah juga Nabi SAW menghadapi sekelompok manusia yang sering menyakiti Nabi SAW, menzolimi Nabi SAW, yaitu kaum munafik. Musuh dalam selimut, duri dalam daging, api dalam sekam, gunting dalam lipuatan, apa lagi? Duri dalam daging, talam dua muka. Jahat sekali tu. 6 gelaran pada kaum munafik. Begitu juga, ya, kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya, sehingga mereka kemuncaknya berusaha untuk membunuh Nabi SAW. Ketika Nabi SAW datang ke perkampungan mereka, ketika Nabi SAW berada di bawah, dia naik atas loteng nak membaling batu, betul kan? Tu belum yang wanita Yahudi bagi makan, ya, daging kambing yang beracun pada bahagian lengan ke seluruh kambing itu. Ya, dia tahu Nabi SAW suka bahagian lengan, maka dia bubuh racun paling banyak di situ. Tapi Allah pelihara Nabi SAW. Ya, Nabi memaafkan. Ya, wanita Yahudi itu tak dikenakan hukuman. Ya, tapi kemudian dikenakan hukuman sebab salah seorang sahabat Nabi SAW mati akibat itu. Masya Allah. Lihat, Nabi SAW tidak berdendam. Padahal Nabi SAW telah disakiti. Dan Nabi SAW memiliki peluang. Bila Islam berjaya menguasai kota Mekah dalam Fathul Makkah, Nabi SAW boleh saja panggil musuh-musuhnya, kecuali beberapa orang yang memang jahat tahap maksima, tak boleh diampuni lagi. Yang lain-lainnya, walaupun mereka terlibat dalam peperangan, membentuki peperangan, berusaha untuk menghabiskan riwayat Nabi SAW, seperti siapa? Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Ya, seperti Khalid ibn Walid sebelum Islam. Begitulah beberapa orang yang lain. Ya, tetapi bila mereka masuk Islam, Nabi SAW terima mereka dengan sepenuh hati. Masya Allah. Ya. Jadi dalam istilah Islam tidak ada balas dendam. Tidak ada balas dendam. Orang berbuat jahat, maka kita maafkan. Seperti mana yang telah kita sebut secara detail pada majlis sebelum ini tentang Nabi SAW, seorang yang sangat pemaaf. Maka contohilah dia pemaafnya Nabi SAW. Ya. Jadi di sini, ya, keyword dia selain daripada iaitu Nabi SAW tidak pernah, ya, melakukan kezaliman, tidak pernah menuntut bela, ya, iaitu Nabi SAW kebalikan daripada itu apa? Nabi adalah seorang yang sangat adil. Adil dalam segala segi. Ya. Jadi kezaliman adalah satu perkara yang sangat dilarang keras. Ya. Islam tidak memberikan kompromi terhadap kezaliman. Ya. Kerana kezaliman itu mendatangkan, ya, kerugian bagi pihak yang dizalimi. Dan dia adalah perkara yang terlarang, salah satu di antara dosa-dosa besar melakukan kezaliman. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW menyebutkan tentang pembahagian kezaliman. Sehingga para ulama mereka membicarakan tentang hal yang berkaitan dengan kezaliman ini. Ya. Sehingga di dalam Islam, ya, ada peradilan untuk menjatuhkan hukuman terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman. Ya. Dan kezaliman itu datang daripada pelbagai bentuk. Nanti akan dijelaskan. Tapi kita nak sebut dulu perbahasan tentang kezaliman ini, kerana ia ada perkara yang sangat penting. Sebab dilarang melakukan kezaliman, diperintahkan untuk menegakkan keadilan. Sebab itu Allah perintahkan dalam Al-Quran, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ya. Sesungguhnya sesungguhnya Allah memerintahkan kamu berbuat keadilan dan ihsan, berbuat baik. Adil dulu, kemudian diikuti dengan berbuat baik. Tegakkan keadilan. Ya, sebab apa? Dengan keadilan itu maka terpeliharalah hak-hak seseorang. Terpelihara jugalah hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Az-zulmu salasatun. Ya, kezaliman itu ada 3. Fazulmun la yatrukuhullah. Kezaliman yang tak akan ditinggalkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, zulmun yughfaru. Kezaliman yang diampuni. Tulis, catat. Ya, jangan duk mendung aja. Ya, nanti tanya tak boleh jawab. Wa zulmun la yughfaru. Dan kezaliman yang tak akan diampuni. Jadi berapa ada kezaliman? 3. Yang pertama, Zulmu la yatrukuhullah. Apa la yatrukuhullah? la yatrakuhullah. La yatrukuhullah. Ya, yatraku, at-tarku, iaitu meninggalkan. La yatrukuhullah. Ya, kezaliman yang tak akan ditinggalkan oleh Allah Taala. Pasti ada perhitungan. Kemudian 2, kezaliman yang Allah akan ampuni. Ketiga, kezaliman yang tak akan Allah ampuni sekali-kali. Kemudian penjelasannya, kata Nabi SAW, fa'amma zulmu allazi la yughfaru. Adapun ya, kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah adalah fasyirku la yaghfiruhullah. Yaitu syirkun akbar. Allah tak akan ampun. Ya. Itu kezaliman. Sebab itu kita selalu sebut, kalau ditanya apakah kezaliman yang paling besar? Kezaliman terbesar, kezaliman, kemaksiatan yang paling terbesar, kejahatan yang paling terbesar, kemaksiatan yang paling besar, syirik kepada Allah. Jadi dia bukan dosa kecil, bukan perkara sepele. Dia not small matter. This is the most biggest matters. Baik. Ya, kemudian wa amma zulmu allazi yughfaru. Adapun kezaliman yang diampuni, iaitu ya, fazulmul abdi fima bainahu wa baina rabbih, yaitu kezaliman yang dilakukan ya hamba dengan Tuhannya. Dosa kita dengan Allah. Ya, selain daripada syirkun akbar, Allah ampuni. Ya, ini ada penjelasan tapi masa tak mengizinkan. Ya. Tapi bahasa mudahnya, seseorang itu nanti di negeri akhirat, dia datang membawa pelbagai dosa, banyak dosa kecuali dosa syirik. Allah akan jatuhkan hukuman dia atas masyiah Allah, menghubankan dia dalam neraka untuk tempoh tertentu, kemudian dia dikeluarkan masuk syurga. Atau dia langsung diampuni oleh Allah. Ya, dengan rahmat Allah yang maha luas, Allah dia maha mengetahui tentang ehwal hamba-Nya, maka walaupun dia banyak dosa, Allah ampunkan terus masuk syurga. Baik, itu secara ringkas. Perinciannya ya, di antaranya bacalah kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah tentang ya, iaitu Allah ampuni seorang hamba akan mendapat keampunan daripada Rabb-Nya sekurang-kurangnya menerusi 10 jalan. Banyak di jalan. Baik, kemudian wa amma zulmu allazi la yutraku. Adapun kezaliman yang tak akan ditinggalkan, akan ada perhitungan, tak boleh selesai. Apa dia? Fazulmul ibad wa yaqtasullahu ba'dahum min ba'd. Iaitu kezaliman sesama hamba. Ya, dosa sesama hamba ni. Ya, nanti akan ada kisos. Ya. Kisos apa ni? Balas balik. Dulu kamu zalimi aku. Ni aku turn aku pula untuk dapatkan keadilan. Di dunia, mahkamah dunia tak ditegakkan, hukum syariat tak berjalan, sekarang aku minta hak aku balik. Tu maksud gitu. Boleh faham? Jadi, ya. Kalau tegak kisah di dunia, Maka terampunlah dosa dia. Dah selesai kisosnya. Tapi kalau tidak, jalannya anda bertaubat kepada anda. Ya. Itu ada perbahasan dalam fiqh jinayah. Kalau melakukan bunuh tak sampai kepada hakim, maka kalau dia bertaubat, mudah-mudahan Allah ampunkan dia. Tapi setelah dia report kepada mahkamah, maka ditegakkan hukum itu. Seperti kisah apa? Tentang Ma'is radhiyallahu an, perempuan orang media ya, yang telah berzina. Kalau dia tak bagi tahu Nabi SAW, tak jatuh hukum dia. Tapi dah bagi tahu, Nabi SAW tegakkan hukum. Itu nanti. Baik. Kemana lagi? Jadi kezaliman ada 3. Ya, sebab itu kezaliman yang paling besar adalah terhadap Allah Ta'ala. Sebab itu Nabi SAW dalam hal yang berkaitan dengan kezaliman terhadap hak Allah Ta'ala, terhadap hak sesama manusia, Nabi SAW tegas. Ya, akan ditegakkan ya keadilan bagi mereka itu. Sebab itu kezaliman, iaitu hak Allah Ta'ala yang tidak ada kompromi bila berkaitan dengan tauhid. Sebab itu Nabi SAW sangat melarang keras tentang kesyirikan. Betul kan? Nabi tak akan kompromi. Nabi SAW.
Begitu juga Nabi SAW memberikan peringatan yang sangat keras terhadap pelaku dan amalan bid'ah. Sehingga banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang bencana dan ancaman bagi pelaku bid'ah. Begitu juga Nabi SAW sangat bertindak tegas dalam hal yang berkaitan dengan dosa-dosa, maksiat. Contoh meninggalkan solat, ya, dan pelbagai lagi, ya, perkara-perkara yang Allah perintahkan tak dibuat, ya. Manakala yang Allah larang dia buat, Nabi SAW tak akan sekali-kali kompromi dalam bab itu. Akan dijelaskan, ya, akan diberikan ancaman, ya, akan ditegur dan pelbagai lagi. Dan yang ketiga, Nabi SAW tak akan kompromi dalam hal yang berkaitan dengan kezaliman terhadap hak sesama manusia. Sebab itu Nabi SAW datang bersamanya dengan apa? Datang bersama Nabi SAW untuk menegakkan keadilan ini, yaitu Islam datang dengannya hukum, undang-undang. Itulah namanya, ya, hukum jenayah Islam, yang pelaksanaannya tidak lain dan tidak bukan untuk ditegakkan keadilan dan keamanan, ya. Menerusi berapa jurusan? Menerusi 5 perkara. Itulah yang dipanggil dalam ilmu maqasid syariah. Untuk menegakkan keadilan, menghapuskan kezaliman. Jika melakukan kezaliman dalam bab yang berkaitan dengan agama, mempermainkan agama, murtad daripada agama, maka nak jaga agama, ditegakkan hukum atas mereka. Murtad, hukumnya bunuh umpamanya. Yang mempermainkan agama, ada hukum dia. Yang menghina Nabi SAW, ada hukum dia, ya. Begitu juga untuk ditegakkan keadilan dari jurusan nyawa. Tidak boleh semena-mena suka-suka bunuh orang, ya. Maka itu satu kezaliman. Maka ditegakkan hukum ke atas mereka itu yang membunuh. Cukup syarat, cukup bukti, dijatuhkan hukuman yang setimpal. Bunuh dibalas bunuh. Itu contoh. Juga nak jaga keturunan, ya. Hendaklah melalui perkahwinan yang sah, ya. Dilarang melakukan perzinaan. Dia ada kezaliman, ya. Tak dibenarkan. Juga nak menjaga harta. Jangan sekali-kali orang melakukan kezaliman merampas harta orang, mencuri, ya, jenayah bola putih, skamer, macam-macam. Tu sekarang lagi banyak bentuk jenayah dalam bentuk mengambil harta orang tanpa hak. Macam-macam, bukan mesti mencuri je, tak. Menipu untuk mendapat jawatan. Patutnya si A layak, ya, dia pun buat komplot, ya. Komplot macam mana nak menggagalkan orang itu supaya jawatan itu dapat pada dia. Itu kan merampas hak harta, kan. Gajinya situ 10,000. Ya, tiba patut si A yang dapat, dia pergi ambil. Dia kan merampas harta orang itu. Padahal dia tak layak pun. Dia palsukan sijil dia. Dia palsukan kelayakan kerja dia. Tu. Ya, disebarkan gosip fitnah terhadap kawan tu. Akhirnya kawan tu digesir, tak dapat dia. Ni dari jurusan apa ni? Kezaliman dan jurusan harta, gaji, contoh. Dan yang terakhir nak jaga dari sudut apa? Jangan melakukan kezaliman terhadap akal. Akal naklah jaga, tegakkan keadilan, ya. Jadi jangan dirosakkan akal. Bila dirosakkan akal, zalim. Seperti apa? Minum arak, hilang akal. Ambil dadah, ya, hidup gam, hisap rokok, itu semua rosak akal. Tak boleh berfungsi. Ya, maka itu adalah kezaliman terhadap diri atau terhadap orang lain. Masya Allah. Sempurna tak agama? Sempurna. Ya, sebab itulah, ya, dalam Islam kezaliman adalah perkara yang sangat dilarang. Sehingga dalam Al-Quran kita akan temui, ya, larangan-larangan terhadap kezaliman dan kesudahan orang-orang yang zalim. Contoh dalam surah Al-Mu'min ayat 18. Apa nama lain bagi surah Al-Mu'min? Surah Ghafir. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma lizzalimin min habimin wala syafi'in yuta'. Orang-orang yang zalim tidak punya teman setia seorang pun, dan tidak pula punya seorang pemberi manfaat yang diterima syafaatnya. Tengok ni, ancaman. Sebab itu Nabi SAW menunjukkan contoh, ya, seorang yang sangat adil dan memerintahkan para sahabat Nabi SAW juga adil. Bila hilang keadilan, tegaknya kezaliman, hancur kehidupan, hancur tata cara hidup bermasyarakat. Ya, banyaknya orang yang tak ditegakkan keadilan baginya. Mereka dizalim. Akhirnya apa? Ya, hidup mereka terseksa dan sebagainya. Ya.
Ni penganiayaan dan seumpamanya. Dalam hadis Nabi SAW mengingatkan kita jangan melakukan kezaliman. Ya, apa kata Nabi SAW? Ittaquz zulma. Ya, takutlah kamu ya kepada kezaliman. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kerana sesungguhnya kezaliman itu adalah menjadi kegelapan pada hari kiamat. Gelap. Nampak tak? Jangan melakukan kezaliman. Mentang-mentang kita ada kuasa, mentang-mentang kita ada pengaruh, ya, mentang-mentang kita ramai pengikut, mentang-mentang kita kaya, kita boleh beli sesiapa saja dengan duit kita, wang ringgit kita, ya, akhirnya terzalimi orang-orang yang, ya, orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Ya, maka ini sungguh bersiaplah untuk negeri akhirat, mereka akan berada dalam kegelapan. Ya, kerana ya keadilan ini bukan hanya ditegakkan untuk manusia sesama manusia, bahkan sesama binatang pun Allah akan tegakkan nanti di negeri akhirat. Betapa besarnya bencana kezaliman. Ya, dalam hadis disebutkan yang maknanya sungguh semua hak pasti akan dipulangkan kepada pemiliknya pada hari kiamat kelak. Hingga kambing yang tidak bertanduk diberi hak qisas terhadap kambing yang bertanduk. Kambing yang kena buli kat dunia pun akan diberikan keadilan oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Nampak tak? Wahai orang-orang yang zalim, ya, hentikanlah perlakuan zalim kamu tu, menipu orang. Ya, kamu boleh selesa, ya, menipu, mengambil duit orang, menerusi skamer kamu itu. Ya, kamu senang lenang, hidup berbahagia, banyak harta, mewah. Ya, walaupun satu azab pun tak turun kepada kamu, tapi ingat, ada hari pembalasan di negeri akhirat. Ya, Masya Allah. Ingat ni, Nabi SAW sebut dalam hadis, ya, Inna Allah la yumli lizalim. Ya. Sesungguhnya Allah menangguhkan siksaan pada orang zalim. Fa iza akhazahu lam yuflithu. Ya. Namun apabila Allah telah berkehendak menghukumnya, maka dia tidak akan terlepas daripada siksaan tersebut. Ya, kemudian Nabi SAW membacakan ayat Al-Quran. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhazal qura wa hiya zalimatun inna akhzahu alimun syadid. Ya. Dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya adalah sangat pedih lagi keras. Dan dalam hadis lain Nabi SAW mengingatkan tentang buruknya, ya, akhlak zalim ini. Diperingatkan dengan keras terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman. Ya, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Ya. Dan hendaklah kamu takut terhadap doa orang yang dizalimi. Kerana antara doa itu dengan Allah tidak ada penghalang apapun. Kamu boleh lepas senang lenang, tapi doa orang yang terzalimi bila dia angkat tangan, Allah pasti akan kabulkan. Ya, cepat atau lambat saja, tapi janji Allah pasti Allah melaksanakannya. Sebab itulah, ya, takutilah terhadap kezaliman. Sehingga dalam satu syair yang sangat indah disebutkan tentang kezaliman ini. Ya, apa katanya? La tazlimanna idza ma kunta muqtadiran faz-zulmu akhiruhu ya'tika bin nadam. Namat uyunuka wal mazlumu muntabihun yad'u alaika wa ainullahi lam tanam. Janganlah sekali-kali kamu berbuat zalim. Ya, peringatan keras ni. Zalim akhlak yang sangat tercela. Jika kamu berkuasa, ini khusus pada orang yang memiliki kekuasaan. Tak kira lah dalam negara ke, dalam pejabat ke, dalam rumah ke. Ya. Sebab kezaliman itu akan berakhir dengan penyesalan. An-nadam, penyesalan. Salah satu syarat taubat. Nah, ni bukan. Ni adalah, ya, kezaliman. Ya. Matamu tertidur, sedangkan orang-orang yang dizalimi matanya sentiasa jaga. Ya. Dia mendoakan keburukan atasmu, sedang mata Allah itu tiada pernah tertidur. Allah mengabulkan doa mereka. Ya, jadi ingat, jangan sekali-kali melakukan kezaliman. Sebab itu Nabi SAW menunjukkan kepada kita, iaitu Nabi SAW tak pernah melakukan kezaliman walaupun sebesar zarah. Nabi SAW adalah seorang yang sangat adil. Maka contohilah akhlak yang sangat agung
yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Sebab itulah ini adalah jadi tidak ada istilah dalam Islam menuntut bela. Tak apa, hari ni giliran kau siap, esok giliran aku siap. Dan ini bukan hanya dilakukan oleh Nabi SAW, para sahabat juga begitu. Generasi tabi'in begitu. Para ulama yang berjalan di atas manhaj ini, mereka istiqomah di atas perkara ini. Kita lihat, ramai di antara ulama-ulama yang dipenjarakan tanpa sebarang kesalahan akibat difitnah oleh musuh-musuh mereka. Tapi bila mereka dikeluarkan daripada penjara, mereka tidak pernah membalas kejahatan musuh-musuh mereka itu. Bahkan mereka dengan akhlak yang sangat agung memaafkan musuh-musuh mereka. Betul kan? Ini akhlak yang sangat agung. Dan kita selalu bagi contoh para ulama yang hebat. Seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Lihat. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tengok dipenjarakan oleh 3 pemerintah Mu'tazilah. Diseksa dalam penjara, dirantai tangan dengan besi, kaki dengan besi, dengan rantai besi. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah solat dengan bertayamum. Tapi bila Imam Ahmad keluar penjara dan berjaya mengalahkan akidah yang batil dalam perdebatan dengan Ibnu Abi Du'ad, muftinya kerajaan Mu'tazilah, kemudian dia dibebaskan. Dia tidak pula berkempen pergi menghasut rakyat supaya menjatuhkan pemerintah yang telah menzolimi dia. Dia tidak pula menghasut raja supaya menjatuhkan hukuman bunuh terhadap Ibnu Abi Du'ad yang buat fatwa. Dia buat fatwa, tangkap Imam Ahmad. Lihat, hebat tak? Ni wibawa izzah seorang ulama yang tahu tentang sunnah Nabi SAW. Tengok pula tentang kisah siapa? Iaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia dipenjarakan dengan pelbagai fatwa-fatwa ulama, sehingga ada di antara ulama tu yang memfatwakan apa? Iaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah telah kafir, halal darahnya. Tapi bila Ibnu Taimiyah rahimahullah naik pemerintah lain, kemudian pemerintah itu dia nak balas dendam terhadap para ulama dulu. Sebab ulama dulu mendukung pemerintah sebelum tu, dia jatuh. Akhirnya dia naik, dikumpul balik ulama tu. Dia saya jalan macam mana aku nak jatuh hukuman ni supaya kuat. Panggil Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang pernah ulama-ulama tu jatuh fatwa waktu pemerintahan raja sebelum tu. Lalu dia kata kat Ibnu Taimiyah, sekarang peluang kamu jatuhkan hukuman. Mereka tu yang telah menjatuhkan hukuman kamu kafir, boleh dibunuh dan dikumbangkan dalam penjara. Lalu ketika Ibnu Taimiyah rahimahullah mendengar kata raja itu, apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullah? Dia tahu raja ni sebenarnya membuat perkara itu untuk kepentingan dia. Sebab dulu para ulama tu mendukung raja lain sehingga dia dijatuhkan daripada takhta dia. Lalu apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullah? Ketika di hadapan para ulama situ, seperti yang dikhabarkan oleh Ibnu Makhluf, seorang ulama yang sangat memusuhi Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia kata apa? Ibnu Taimiyah kata apa ketika itu? Wahai tuanku, mereka adalah ulama-ulama yang hebat. Di dalam kerajaan tuanku, orang yang paling alim di antara orang alim. Jika mereka ini tiada, maka hilanglah orang-orang yang alim dan hebat di dalam negara tuanku. Maknanya mereka adalah ulama-ulama yang alim. Maka jika tuanku jatuhkan hukuman terhadap mereka, hilang semua orang alimnya. Siapa lagi? Adapun kesalahan mereka itu dengan aku telah maafkan. Tu hebat tak? Padahal ulama tu keluar fatwa, Ibnu Taimiyah rahimahullah tu kafir, dijatuhkan hukuman mati. Sultan ketika itu masukkan dia dalam penjara. Berapa kali masuk keluar akibat fatwa para ulama ni. Sebab apa? Dengki. Itu je penyakit dia. Tapi kata Ibnu Makhluf rahimahullah, ulama ni musuh, di antara musuh Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika itu. Sungguh dia kata, ketika Ibnu Taimiyah rahimahullah memiliki kesempatan, dia tidak guna kesempatan itu. Padahal dia boleh saja dijatuhkan hukuman, kata kerajaan fatwa bunuh semuanya kerana telah memberontak atau terhadap raja tersebut. Tapi Ibnu Taimiyah rahimahullah kata apa? Lepaskan mereka itu. Mereka adalah orang yang terbaik yang ada di istana tuanku. Adapun dosa, kesalahan mereka dengan aku telah lama ampunkan. Tapi adapun dosa yang berkaitan dengan hak Allah, maka itu Allah Ta'ala yang akan menguruskannya. Hebat tak? Sangat hebat ni akhlaknya. Sebab apa? Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah alim rabbani yang sangat mengetahui tentang hadis-hadis Nabi SAW. Seorang ulama yang disebut sehingga tak ada satu hadis pun yang tak diketahui oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di fotografi memory, hafal Musnad Imam Ahmad, hafal hadis-hadis yang lain. Masya Allah. Baca biografinya.
Ni peringatan pada orang yang sering menghujat, bahkan berani menghukumkan kafir kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah. Padahal dia tu ibarat ilmunya di bawah tapak kaki Ibnu Taimiyah rahimahullah saja. Sehingga ulama-ulama besar di zaman itu yang memusuhinya sangat memuliakan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ketika Ibnu Taimiyah rahimahullah meninggal, wafat, seluruh penduduk Baghdad tu turun, ya, menyatakan kesedihan. Boleh dibilang dengan jari 3 orang atau 4 orang saja, sebagaimana kata Ibnu Katsir, dia tu musuh Ibnu Taimiyah yang hasad, tak berani keluar, takut dipukul oleh orang ramai. Kalau sesat, mana mungkin seluruh rakyat turun. Sehingga berkata Ibnu Katsir rahimahullah, kalau tak silap, atau Imam Al-Barzali yang dalam kitab yang menjelaskan biografi Ibnu Taimiyah rahimahullah, sehingga ya, dia kata tidak ada pemandangan seperti ini ketika mana seorang ulama meninggal, melainkan pernah hanya berlaku sekali je, iaitu pada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan qadarullah, tengok Allah atur. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah adalah imam mazhab Hambali, Ibnu Taimiyah adalah pembuka mazhab Hambali di zamannya. Dan sanad Imam Ahmad bin Hanbal menerusi jalur Ibnu Taimiyah sampai sekarang. Dan di antara sanad yang ali. Masya Allah. Itu dia. Tengok Allah muliakan para ulama. Ya. Ramai orang menzalimi Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka nanti mereka akan bertanggungjawab di hadapan Allah. Ya. Kamu membuat tuduhan-tuduhan palsu terhadapnya, padahal sejarah di depan kamu. Ya, sehingga salah seorang ulama mazhab Syafi'i ini menulis kitab Ar-Raddul Wafir. Ya, menolak orang-orang yang mengatakan bahawa Ibnu Taimiyah rahimahullah ini adalah kafir. Dia mazhab lain, mazhab Syafi'i. Mendatangkan sekitar tak silap lebih kurang dalam 80 perkataan para ulama menyatakan Ibnu Taimiyah rahimahullah ini adalah seorang ulama alim rabbani, mujtahid mutlak, dan seorang yang alim rabbani. Itu bukan ulama yang level yang macam ulama yang menuduh di zaman ini. Ulama-ulama selevel, bahkan lebih rendah. Ulama besar di zaman, sepanjang zaman. Jadi baca kitab-kitab ni. Jangan lancang sangat mulut. Ya, ini pelajaran. Tengok. Ya, betapa Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak melakukan kezaliman pada sesiapa, hatta musuh dia. Yang melakukan kezaliman pada dia, musuh-musuh dia. Ya, hebat tak? Hebat. Ya, kerana apa? Ni mencontohi hadis Nabi SAW. Sebab mereka adalah ahlul athar, ahlul hadis, sangat mengenali tentang perintah Nabi SAW. Dan mereka berusaha untuk berjalan seperti mana jalannya Nabi SAW. Dengan tidak dinafikan setiap orang ya tak terselamat daripada dosa. Tapi apa kata para ulama? Kesalahan, kesilapan Ibnu Taimiyah rahimahullah itu ditutupi oleh kebaikannya yang sangat banyak. Tapi orang yang hasad, dengki ni, penyakit dalam hati dia, dia nampak yang kecil itu. Ya, padahal yang kecil itu pun masih boleh lagi dilihat dari sudut tak bersalah. Contoh seperti apa? Mereka sangat memusuhi Ibnu Taimiyah rahimahullah sehingga dipenjarakan sebab Ibnu Taimiyah rahimahullah dia membuat fatwa yang berbeza dengan mainstream, iaitu mengatakan talak 3 hanya jatuh sekali. Padahal bukan pendapat baru Ibnu Taimiyah rahimahullah, dah sudah ada pendahulu daripada generasi sahabat. Tengok ni, bila ulama yang jumud, ya, tak memiliki sifat keterbukaan, padahal itu adalah ada asalnya, bukan pendapat dia sendiri. Tapi Ibnu Taimiyah rahimahullah mentarjihkan bahawa talak 3 itu jatuh 1, bukan 3. Ya, Masya Allah. Begitu juga tentang bab ziarah kubur. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dilarang menziarahi kubur untuk mengkhususkan pergi ke kubur-kubur tertentu. Sebab dalilnya apa? Dalilnya adalah ya, iaitu tentang hadis dilarang untuk menziarahi kecuali di 3 masjid. Jadi kita boleh khusus untuk menziarahi kecuali 3 masjid. Kuburan kita khusus, nak pergi kubur syekh tu, kubur syekh ni yang kerap dilakukan oleh para sufi tu. Itu. Dan di zaman Ibnu Taimiyah rahimahullah yang mendominasi kelompok sufi seperti itu. Sebab itu Ibnu Taimiyah rahimahullah mengarang banyak kitab-kitab yang berbentuk bantahan. Semua kelompok yang menyeleweng daripada jalan ahli sunnah semua dibantah. Dan bantahannya semua menakjubkan. Qala Allah wa qala Rasul, asal para sahabat, asal para salaf. Menakjubkan ni. Ya, dia rad Syiah, dia rad Mu'tazilah, dia rad Asy'ariyah, ya, dia rad apa ni? Ya, tarekat sufi yang sesat seperti tarekat Ar-Rifai. Ya, dia rad apa lagi? Ahlul Kalam, dia rad Ahlul Kitab, Yahudi Nasara. Dia rad orang-orang yang mendiskreditkan Nabi SAW. Masya Allah, dia ikut terjun ke medan jihad. Ya, memberi semangat motivasi pada masyarakat Mesir. Ya, kemudian raja suruh ikut, raja Mesir suruh Ibnu Taimiyah rahimahullah ikut dalam pasukannya.
Tapi Ibnu Taimiyah kata, aku mengikut sunnah Nabi SAW. Kerana aku berasal daripada Syam, aku akan ikut tentera Syam bersama rajanya untuk pergi berperang. Hebat tak ni? Orang yang sangat memahami tentang athar. Ya, tiba-tiba datang orang seperti semut nilainya. Tiba-tiba nak menjatuhkan hukuman. Ya, Ibnu Taimiyah ni kafir. Sesat, lawan ijma'. Kamu dah habis baca ke kitab Ibnu Taimiyah rahimahullah ni? Kamu baca, kamu faham atau tidak? Itu masalah dia. Ya. Nak lihat kecerdasan dia dengan Ibnu Taimiyah ibarat langit dengan bumi. Masya Allah. Ni orang tak tahu kadar diri ni kesian. Dia tak tahu kadar diri dia. Ya. Ibarat kita selalu sebut, ibarat kambing yang menanduk gunung. Masya Allah. Ya, kasihan ni lah diri kamu. Ya, jangan jadi nanti orang yang rugi negeri akhirat. Akhirnya akan datang nanti perbahasan bab. Jangan jadi orang yang rugi negeri akhirat. Baik, seterusnya. Dalam hadis Nabi SAW ini disebut, ya, bahawa Nabi SAW, ya, apabila diberi pilihan, ya, di antara dua pilihan, Nabi SAW akan memilih yang paling mudah daripada kedua-duanya, selagi tidak membawa dosa. Ini satu kaedah yang sangat agung. Nabi SAW, bila ada dihadapkan dua pilihan, Nabi SAW akan pilih yang paling mudah. Tapi bukan bermakna bermudah-mudah, bukan purposely, ya, nak keluar daripada itu, dia ambil jalan yang paling senang je dalam agama. Tak. Yang ini perkara yang paling mudah yang ada dibenarkan dalam agama. Boleh faham? Ada orang dia bermudah-mudah dalam agama. Dia pilih, oh yang ni aku nak buat macam ni, pendapat mazhab dia. Oh yang ini aku nak biar, dia bagi talfik. Purposely dia nak mudah. Bukan berdasarkan dalil, tak. Dia nak bermudah, mudah. Ya. Baik, contoh. Ya, Nabi SAW sebut dalam hadis tentang, ya, bab yang berkaitan dengan mengambil kemudahan. Dan Islam memang dia memberikan kemudahan. Ya, sebab itu ada satu disiplin ilmu dia panggil fiqh at-taysir. Fiqh untuk mengambil kemudahan. Dan memang Islam dia datang dengan memberikan jalan alternatif bila berhadapan dengan kesulitan. Betul kan? Ya, sebab itu dalam hadis disebut inna dina yusrun. Walan yushadad dinu illa ghalabah. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad duljah. Rawahu Bukhari. Sesungguhnya agama itu mudah. Agama itu mudah, dia tak susah. Dan tidak ada orang yang mempersulitkan agama ini melainkan dia akan dikalahkan. Ghalabah. Jadi berusahalah untuk sentiasa dalam kebenaran dan bersikaplah sederhana serta bergembiralah dan dijadikan sebagai penolongmu. Ya, dan dijadikan sebagai penolongmu. Ya, waktu pagi, waktu petang dan sedikit di kala akhir malam dalam melakukan amal ibadah. Jadi apa faedahnya? Agama itu adalah mudah. Walaupun ketika payah dia dijadikan mudah. Sebab tu kalau kita belajar dalam qawaid al-fiqhiyah, ya, kita akan diperkenalkan dengan 5 kaedah atau dipanggil qawaid. Ya, iaitu qawaid apa? Al-qawaidul khamsu atau al-qawaidul asasiyah. Di semua akan belajar. Kalau belajar syariah, dah belajar. Ya. 5 prinsip utama. 5 kaedah pokok. Daripadanya bercabang-cabang. Yang menurut mazhab akan buat, ya, masing-masing, ya, kaedah-kaedah. Tapi pokok dia ya 5 atau 6 ini. Ingat tak? Rujah, belajar syariah. Kaedah. Takkan tak belajar. Kaedah yang pertama adalah contoh al-umuru bimaqasidiha. Apa dia? Syakir. Ya. Segala urusan tu tergantung dengan tujuan, niat. Mengambil dalil daripada innamal a'malu binniyat. Betul kan? Kalau tak belajar syariah, tak jumpa lah. Ya. Belajar usul fiqh, mesti berjumpa. Ya. Qawaid fiqhiyah lagi banyak cabang daripada ini. Ya. Sehingga ulama karang kitab-kitab seperti Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, karang kitab, tak ingat tajuk dia. Itu tentang kawaid-kawaid itu. Ya. Jadi nak ambil kaedah ni apa dia? Yang kedua dia just sebagai nulis saja. Nanti kita tunjuk satu. Ni 5 al-umuru, ya, bimaqasidiha. Yang kedua al-yaqinu la yuzalu bisyak. Apa dia? Syakir. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin itu tidak akan hilang dengan adanya keraguan. Contoh apa? Keyakinan tak akan dapat dihapus dengan keraguan. Contoh, aku ni tadi batal ke tak? Wuduk aku batal ke tak? Tak batal. Selagi tak ada karinah yang membatalkan dia. Boleh faham? Dipanjang lah. Cuma bagi simple je.
Yang ketiga, ad-dararu yuzal. La dirara wala darara tu ambil kaedah. Iaitu kemudaratan wajib dihilangkan. Macam kezaliman tadi. Dia wajib dihilangkan. Ya. Yang kelima, yang keempat, al-adatu muhakkamah. Adat boleh jadi hukum. Bukan semua adat. Ada. Yang boleh jadi hukum adat. Apa contoh? Contoh dalam bentuk penampilan. Pakaian tu kan. Mana selama mana dia sesuai dengan syariat, tak payah ditukar. Pakai Melayu dan sebagainya. Itu contoh yang paling mudah lah. Ada perincian. Ini yang berkaitan dengan tajuk ni. Ya, Nabi SAW memilih yang mudah. Apa dia? Kaedahnya. Siapa ingat? Ingat tak? Puan Sarah, ingat tak belajar? Beka, apa? Ni. Ni berkaitan dengan kemudahan ni. Bila sulit, ada kemudahan. Translate Puan Sarah. Masyaqqah tajribut taysir. Al-masyaqqah. Ya, al-masyaqqah tu tajribut taysir. Ya, kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Nampak tak? Islam tu agama mudah tak? Contoh, solat. Kita dilarang mempermudah-mudahkan solat. Sibuk sikit, demam sikit, tak payah solat lah. Nanti qada. Mesyuarat panjang, terlajak waktu, ini urgent ni, tak payah solat. Itu namanya mempermudah-mudahkan, dilarang. Yang dimasukkan mudah ni begini, tetap mendirikan solat, tapi Allah mudahkan. Apa contoh? Bab solat. Yang paling banyak sekali mudah ni di solat. Ketika kita musafir, boleh qasar, boleh jamak. Mudah tak? Ketika sakit, ya, tak boleh berwudu, bertayamum. Air tidak ada, tayamum dia. Ya. Tak boleh berdiri, duduk, tak boleh duduk, baring. Nampak tak? Tu dia. Ya. Kesulitan datangkan kesenangan. Begitu juga puasa. Puasa bila ada kesulitan. Apa kesulitan puasa? Musafir umpamanya. Boleh tak puasa? Walaupun tak ada masyaqqah. Sekarang musafir senang aja. Letih pun tidak. Duduk je atas flight tu. Nak pergi Kota Baru, sejam sampai. Tak ada lena. Boleh tak buka puasa? Boleh. Ya, tapi kita tak sampai hati sayang puasa kita tu. Betul kan? Tapi boleh. Masya Allah. Jadi agama itu mudah. Ya. Jadi Nabi SAW bila ada pilihan, Nabi SAW akan pilih yang mudah, tapi tetap ya menepati syariat. Ya. Bila boleh solat takbirat? Bila tentunya solat sunat itu boleh. Solat wajib pun boleh, macam kita naik flight pergi ke Amerika, nak terbang transit nanti dekat Amsterdam. Ya, ataupun dekat Dubai. Dah masuk waktu, solat dah. Ya, macam kita balik daripada Mekah. Tu kan membelakangi. Hadapkan ke mana saja. Ya, tak boleh hadap ke sana sebab seatnya belah sini. Kecuali kata orang Arab Saudi dia ada tempat solat. Bolehlah kita cari arah kiblat. Kalau mas wallahu a'lam. Kalau sekarang ni kan semua solat dekat surau, dekat kapal semua kan tutup. Solat dekat dalam kereta boleh? Tak boleh. Sebab boleh berhentikan kereta tu. Solat je lah di kaki lima. Banyak alasan pula. Tepi bahu jalan tu. Parking kereta tepi. Tapi jangan kat bahu jalan tu. Itu lepas pada divider jalan tu. Duduk situ nanti kereta pula langgar. Di luar jagaan. Rena apa tak boleh solat je. Dekat kaki lima luar. Kalau kat masjid, dekat pagar dia solat. Dulu-dulu ya, pengalaman kerja pergi luar negara orang kafir, mana ada surau, mana ada masjid tu kan. Macam mana nak solat? Production floor, training kat production floor ni. Ambil wudu, cari ruang yang free kosong tu, solat kat situ. Ni orang kita ni salah faham. Tak boleh sikit solat, sikit-sikit atas lantai mesti nak ada kapet, mesti nak ada sejadah. Padahal bersih. Solat saja atas situ. Tak perlu lapik-lapik. Kecuali lah depan tandas. Tak boleh lah. Ni production floor. Cari tepi. Atau dia punya kaki lima kat luar. Ni negara-negara kafir. Mana disediakan tempat begitu kecuali sekarang. Kita beritahu kat dia, I'm Muslim. Can you show me place for me? I'm going to pray. Orang putih sekarang dia respect. Okay, we will prepare for you. Dulu tak.
Dulu kena pergi cari tempat sembunyi nak solat. Ya. Tapi cabaran yang paling besar dulu adalah bila kita landed saja di airport negara orang kafir, seperti turun kat Frankfurt ke, kat Heathrow London ke, ya, berwuduk tepi-tepi tu. Orang ramai lalu ni, tak ada tempat lagi dah. Very crowded. Solat saja. Ambil wuduk, agak je mana ni. Sekarang dah senang dah, ada alat berbagai. Dulu mana ada. Kompas pun tak ada. Istihad saja. Ya. Orang lalu-lalu. Masya Allah. Orang barat ni dia peduli pun. Dia tak tengok pun kita lah. Dia salat lah. Tapi sibuk lah. Masya Allah. Nak tak nak je. Kan Islam mudah. Ini nak sejadah pakai. Tak payah. No need. Just bow your head. Yeah, on the floor. Jadi apa alasan? Itu dah Islam tu mudah. Dia mudah sekali. Bab makan susah kan? Pergi negara orang kafir dulu. Orang Islam sikit. Nak cari makanan payah. Itu dah masyarakat. Makan je dah apa yang dia makan. Tapi kalau daging kita jangan makan. Tapi ulama ada kata boleh. Sebab Ahlul Kitab dia sembelih. Tu. Kau kan Nasara, dia Ahlul Kitab. Sembelih. Makan. Tapi kita kalau was-was, makan sajalah. Roti, kentang, ikan, bawa Maggi daripada Malaysia. Masya-Allah. Bawa beras. Bawa apa tu? Bukan tu apa? Ketupat. Rebus saja. Ada heater, ya, cari air tu masak, rebus tu pakai. Bersabar. Nama pun musafir. Bukan bawa banyak bekalan. Jadi kalau ada keinginan kita jaga hak Allah, Allah pasti akan jaga kita. Ya. Itu orang biasa travel, ya, orang yang jaga agamanya everywhere, any place, dia tetap taat kepada Allah. Nikmat tak hidup, nikmat. Masya-Allah. Baik, kembali. Ya. Jadi Nabi SAW memerintahkan kita untuk, ya, iaitu bersederhana, pilih yang paling mudah. Ya, kerana orang yang menyulit-nyulitkan, yang melampau pasti akan binasa. Betul kan? Menyusahkan diri. Sebab itu Nabi SAW sebut halakal mutanatti'un. Ya. Apa maknanya? Ya. Iaitu pasti binasa orang yang melampau. Ya. Celaka orang yang melampau. Dia menyusahkan diri dia. Dalam musafir pun nak solat tamam. Padahal Allah bagi kelonggaran dua-dua. Nak solat juga empat-empat. Tak puas hati dia. Padahal Nabi SAW mengkosarkannya. Baik, ini adalah faedah yang penting. Jadi Nabi SAW dalam urusan agama, ya, di mana Allah bagi kemudahan, di situ Nabi SAW akan lakukan kemudahan. Tengok ketika peperangan Badar. Kan itu peperangan Badar berlaku pada bila? Dah sebut dah sebelum ni. Pada tahun 2 Hijrah. Syariat puasa diturunkan pada bulan berapa? Bagus. Kemudian perintah jihad bulan berapa? Bulan Ramadan. Kan Badar tu Ramadan tahun kedua. Puasa syariat Syaban bulan kedua, tahun kedua, sama. Ya, bulan Syaban aja. Ya. Kemudian dah diisytiharkan berpuasa. Itu puasa yang pertama, peperangan yang pertama. Tapi tengok, ya, ada masyakkah. Maka ketika berperang, Nabi SAW para sahabat berbuka puasa. Nanti ganti di hari yang lain. Masya Allah, indahnya Islam. Ya, sesungguhnya agama ini mudah, tapi jangan dipermudah-mudahkan. Ya, guna sesuai dengan keperluan. Ya, sesuai keperluan. Ya, itu kaedah juga. Jadi ini menjadi kaedah yang sangat penting. Begitu juga dalam urusan apa? Dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia jangan menyulitkan. Ya, jangan menyusahkan. Contoh, dalam urusan memberikan perkhidmatan di jabatan-jabatan, jabatan kerajaan ke, swasta ke, jangan menyulitkan. Mudahkan hak rakyat. Ya, kurangkan birokrasi, red tape. Menyulitkan orang. Ya, ini protokol, itu protokol, ini macam-macam orang nak isi. Tak ada tolak langsung. Kawan tu datang daripada kampung. Pakcik balik, pakcik tak cukup maklumat ni. Esok datang pula. Pakcik tu dah lah datang jauh kampung. Naik bas lagi, butuh huruf lagi. Ya, bila borang tak tahu nak isi, minta tolong. Pakcik, tolonglah, isilah sendiri. Tak nampak saya banyak kerja ni. Cuba kita duduk, observe dekat customer service tu, kita tengok macam mana dia servis. Ya, kadang-kadang kesian kita tengok. Ya, tak patut layan begitu, betul kan? Mesra. Mudahkan kerja orang. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW kata apa?
Barang siapa yang memudahkan urusan seorang nanti, maka Allah akan mudahkan urusan dia di negeri akhirat. Betul kan? Ha. Inilah Islam dah ajar. Sekarang baru organisasi sedar. Ya, untuk apa? Perkhidmatan yang excellent. Ya. Tu, customer service excellent. Sehingga letak rencana senyum sampai skala 10. Rencana boleh senyum, orang tetap masang. Tu. Sebab tu sekarang semua proses dah dipendekkan. Sebab apa? Manusia tak suka tunggu lama-lama. Sebab sekarang organisasi yang hebat adalah organisasi yang cepat perkhidmatan dia. Dipanggil speed of execution. Sebab orang tak suka tunggu lama. Ya, kita datang nak buat urusan 3 jam tak selesai lagi. Tak stres kita. Kita banyak urusan lain. Jadi permudahkan urusan mereka. Sebab tu sekarang ia diperkenalkan pelbagai sistem untuk mempercepatkan proses. Sekarang tengok banyak organisasi Jabatan Kerjaan very efektif, betul kan? Dulu kita nak buat pasport, nak buat IC lama. Kena tangkap gambar, kena bawa gambar. Ya, tunggu lama. Sekarang tak payah. Datang buat badan aja. Kod pun dah sediakan. Tu. Ambil kod dia pakai, duduk atas kursi senyum, tik, siap. Jangan lagi 2 jam tunggu. Nanti datang ambil pasport. Ambil IC dah siap. Cepat tak? Cepat. Ya. Ini kan bagus. Ya. Sepatutnya begitu. Kita tidak ada istilah lagi menunggu, membazir masa. Ya, must be faster. Tengok dulu dekat jabatan immigration di airport, lama kan? Berbaris saja. Toing, 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 lama. Sekarang cepatlah. Auto gate, gate auto. Lalu letak. Sekejap lagi macam buka. Ya. Tak lama lagi, tak ada lagi dah auto gate. Ya. Dia sensor je. Lalu saja terus detect. Cepat tak? Cepat. Itulah Islam suruh kita efektif. Ya. Ini. Tapi benda-benda ni, teknologi ni semua orang barat yang buat. Ya tak apalah. Kita guna. Jangan kita tak guna. Baik. Jadi ini Nabi SAW ajar kita, iaitu pilih yang paling mudah. Menunjukkan apa? Permudahkanlah urusan. Kerana itu akan memberikan kebahagiaan dan kepuasan bagi seseorang. Masya Allah, hadis ini sungguh luas cakupan penjelasannya. Ya. Dan ini merupakan buah daripada akhlak yang sangat agung, iaitu ya, tentang larangan berlaku zalim, larangan ya menuntut bela. Tak ada istilah dalam Islam menuntut bela, sebab menuntut bela ni lahir daripada sifat yang tercela, iaitu apa? Berdendam. Sifat apa? Hasad. Sifat apa? Dengki dan pelbagai lagi. Dan juga ya, Nabi SAW sangat tegas dalam hal-hal pelanggaran yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, juga mendatangkan kezaliman terhadap hak sesama manusia. Dan kemudian Islam itu dia mudah dan dia tidak menyulitkan. Jadi tak sepatutnya ada alasan untuk seseorang itu tidak melakukan hak-hak yang telah diwajibkan untuk dia tunaikan. Sama ada hak itu berkaitan dengan Allah Taala atau hak itu berkaitan dengan sesama manusia. Baik. Ya, ini di antara beberapa perkara yang boleh kita ambil faedah daripada hadis 349. Ya, agak panjang lebar sedikit penjelasannya kerana intisari yang terkandung, yang tersirat di dalam hadis ini sangat besar, syarat dengan makna yang mencakupi. Mudah-mudahan ya kita dapat berjalan di atas ya faedah-faedah yang telah dijelaskan daripada hadis yang ketujuh dalam bab ini, yang merupakan hadis yang ke-349 dalam susunan hadis yang disusun oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah. Ya, jadi untuk malam ini cukup dengan 2 hadis ini. InsyaAllah pagi esok kita akan sambung dengan hadis yang ke-350. Ya, iaitu yang berkaitan dengan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan orang jahat, orang yang buruk perangainya, orang yang buruk sikapnya. Ya, bagaimana caranya. Dan ini menjadi contoh teladan yang sangat baik bagi kita untuk kita teladani. Baik. Ya, itu saja, semoga bermanfaat. Semoga Allah mempermudahkan kita untuk mencontohi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita pelajari sampai kepada hadis yang terakhir ini dalam bab ini untuk pertemuan malam ini. Segala kebaikan semuanya kembali kepada Allah, kekurangan kesilapan semoga Allah mengampuni dosa kita kesemuanya dan memperbaiki urusan kita. Ya, semoga Allah menghimpunkan kita kesemuanya nanti bersama dengan pengarang kitab ini, Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdaus. Ya, bersama dengan ya ma'alladzina an'amta alaihim
minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.